Hai murid-murid, selamat sejahtera semua. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kali ini, kita akan masuk di dalam tajuk yang baru, masih lagi dalam tema 3, yaitu pentingkan kebersihan dan kesehatan, unit 8, menu sehat. Tajuk kita ialah tembikai. Pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat mencatat maklumat berdasarkan bahan dengan betul. Bagi kriteria kejayaan pula, murid dapat mencatat sekurang-kurangnya 5 maklumat berdasarkan bahan dengan betul. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks Anda pada muka surat 48. Sila buka buku teks Anda pada muka surat 48. Hari ini kita akan membaca mengenai tembikai. Tembikai juga merupakan salah satu daripada menu yang sehat yang patut kita amalkan. Siapa pernah makan tembikai? Ya, cikgu pasti semuanya pernah merasa ataupun menikmati buah tembikai ini. Hari ini kita akan membaca beberapa maklumat mengenai tembikai. Mari kita baca bersama-sama. Sedia semua, kita akan baca. Cikgu akan bimbing kamu untuk membaca satu persatu. Sedia? 1, 2, 3. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin E dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Baik, sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin E dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Baik. Ini adalah beberapa maklumat mengenai tembikai. Dan seperti yang kita tahu, kulit tembikai dia berwarna hijau. Dan isinya, tampak isi di sini di dalam gambar ini berwarna merah dan ada juga tembikai yang berwarna kuning. Apa rasa buah ini, murid-murid? Ya, rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja, maksudnya bila kita potong kita boleh makan, ataupun boleh dibuat jus. Jus ini adalah sejenis minuman daripada buah-buahan. Jadi daripada maklumat ini juga kita baca, tembikai ada vitamin E dan juga vitamin C. Dan vitamin ini baik untuk badan kita,
karena ia dapat mencegah penyakit. Nah, lebih-lebih sekarang kan banyak penyakit, ada pelbagai penyakit dan bagus untuk kita makan tembikai supaya badan kita sehat dan dapat mencegah penyakit. Antaranya ialah sakit kepala dan penyakit kulit. Jadi sesiapa yang sering sakit kepala atau penyakit kulit, ada penyakit kulit, bolehlah makan makan tembikai. Baik, hari ini kita akan mencatat. Jika murid-murid lihat di bawah, dia ada satu peta. Peta ini dinamakan sebagai peta pokok. Seperti yang Cikgu katakan pada awal tadi, objektif kita hari ini adalah mencatat maklumat. Apa itu mencatat maklumat? Setelah kita membaca teks tadi, selepas itu kita akan catat maklumat yang diperlukan ataupun yang diminta. Jadi pada peta pokok ini ada 3 maklumat yang diperlukan. Jadi kita kena mencatat maklumat ini berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Contoh, kita lihat yang pertama, ini ialah rupa. Jadi maklumat pertama yang diperlukan ialah rupa. Dan di sini dia sudah berikan kita satu jawaban, yaitu berkulit hijau. Jadi rupa tembikai yang pertama berkulit hijau. Dari manakah jawaban ini diperolehi? Ya, daripada teks yang sudah kita baca tadi. Jadi daripada teks itu kita juga sudah tahu kulit tembikai hijau. Jadi kita akan catat. Dan seterusnya kita kena lengkapkan sendiri. Murid-murid nampak pensel ini. Maknanya kita kena isi sendiri, kita kena catat sendiri berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Baiklah, selain daripada berkulit hijau, apakah lagi rupa tembikai yang sudah kita baca tadi? Ya, isi tembikai. Salah satu rupa tembikai ialah isinya. Isinya berwarna apa murid-murid? Isi berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Jadi kita mencatat maklumat. Bila kita mencatat maklumat, kita tidak menulis keseluruhan ayat ini. Sebab kalau kita tulis keseluruhan ayat ini bukan lagi dipanggil sebagai maklumat. Maklumat yang penting perlulah dalam bentuk yang ringkas. Jadi apa yang boleh kita buat adalah tulis seperti ini. Kita tulis isi penting, yaitu isi berwarna merah atau kuning. Nah, kita cuma ambil isi penting, isi berwarna merah dan kuning. Itu maksudnya mencatat maklumat. Kita tidak menyalin keseluruhan ayat. Kita cuma ambil maklumat yang penting. Seperti juga yang diberikan ini, berkulit hijau. Dia tidak ambil keseluruhan ayat, dia cuma ambil maklumat yang penting, itu berkulit hijau. Boleh murid-murid? Baik, kita coba buat lagi untuk maklumat yang kedua, yaitu cara makan tembikai. Bagaimana cara makan tembikai? Apa yang sudah kita baca tadi? Ya, tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Ya, jadi maklumat yang penting yang boleh kita ambil di sini ialah dimakan begitu sahaja. Jadi ambil maklumat ini, salin pada bahagian cara makan. Boleh murid-murid? Oke, jadi di sini dia ada sediakan 2 tempat kosong, bermakna kita kena cari 2 cara makan tembikai yang telah dinyatakan dalam teks. Baik. Selain dimakan begitu sahaja, tembikai juga boleh dibuat apa tadi murid-murid kita baca? Boleh dibuat jus. Dan jus ini kita tulis pada bahagian cara makan yang kedua. Dibuat jus. Ingat ya murid-murid, mencatat maklumat kita hanya catat maklumat yang penting. Tidak perlu salin keseluruhan ayat. Kita sudah lengkap
mengisi maklumat cara makan, sekarang mari kita lihat pula khasiat tembikai. Khasiat tembikai. Seperti yang kita baca tadi, apakah khasiat tembikai murid-murid? Oke, yang pertama, tembikai ada vitamin E dan vitamin C. Tembikai kaya dengan vitamin E dan vitamin C. Jadi maklumat penting di sini adalah tembikai mempunyai vitamin E dan vitamin C. Jadi kita catat ambil maklumat ini dan kita catat pada bahagian khasiat tembikai. Kita cuma salin vitamin E dan vitamin C. Dan seterusnya, apakah kegunaan vitamin ini? Apakah khasiat yang kita dapat apabila kita makan tembikai? Ya, pastinya yang kedua, mencegah penyakit. Apabila kita makan tembikai yang kaya dengan vitamin E dan vitamin C, dapat mencegah penyakit. Jadi ini adalah maklumat yang seterusnya untuk khasiat tembikai. Jadi salin maklumat ini pada bahagian khasiat tembikai. Baiklah murid-murid, ini adalah cara untuk mencatat maklumat. Sekarang maklumat kita sudah lengkap. Baik, sekali lagi cikgu ingatkan apabila kita mencatat maklumat, kita kena ambil maklumat penting sahaja, tidak perlu salin keseluruhan ayat. Cikgu harap murid-murid semua dapat memahami cara untuk mencatat maklumat. Baiklah, untuk aktiviti pengukuhan kita pada kali ini, sila buka buku aktiviti Anda pada muka surat 52 dan 53. Sila buka buku aktiviti Anda muka surat 52 dan 53. Kita akan mencatat maklumat untuk kedua-dua aktiviti ini. Sudah sedia semua? Baik, mari kita lihat muka surat 52 dahulu. Muka surat 52 dahulu, mari kita baca arahan bersama. Arahannya ialah teliti gambar dan catat maklumat. Teliti gambar dan catat maklumat. Maksudnya murid-murid kena melihat gambar ini, kemudian kita akan catat maklumat di bahagian yang betul. Oke, pada garisan yang disediakan di sini ya. Dan di sini ada dua menu yang disediakan. Menu berkhasiat, tajuknya ialah menu berkhasiat. Ada dua menu yang disediakan, yaitu menu pada pukul 6.45 pagi dan menu pada 1 tengah hari. Baik, mari kita lihat menu pada pukul 6.45 pagi. Dalam gambar ini ada apa? Ada bijirin. Kedua, ada tembikai. Ada roti bakar. Ada susu. Dan juga ada telur. Ini adalah menu berkhasiat. Sekarang mari kita lihat pula untuk menu 1 tengah hari. Menu 1 tengah hari ada apa dalam gambar ini murid-murid? Mari kita lihat yang pertama ada sup sayur. Yang kedua ada nasi kukus. Yang ketiga ada ikan bakar. Yang keempat ada jus buah. Dan yang kelima ada agar-agar. Ini agar-agar. Jelly. Kalau yang kita selalu tahu, jelly. Jelly dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai agar-agar. Baiklah, kita sudah teliti gambar ini dan kita sudah baca maklumat-maklumat yang terdapat pada gambar. Mari kita lihat pada ruang mencatat maklumat. Jadi pada ruang mencatat maklumat ini disediakan ada bahagian sarapan, ada bahagian makan tengah hari, dan ada bahagian pencuci mulut. Baik murid-murid, biasanya untuk sarapan kita makan pada waktu bila? Pada waktu pagi atau pada waktu tengah hari? Ya, sarapan kita makan pada waktu pagi. Jadi untuk menu sarapan
Anda boleh catat maklumat yang terdapat pada menu 6.45 pagi dan catat pada ruang sarapan. Oke, bagi makan tengah hari pula. Bila kita makan makanan tengah hari, yang sesuai adakah pagi atau tengah hari? Ya, pastinya makan tengah hari kita makan pada waktu tengah hari. Jadi untuk maklumat makan tengah hari kita ambil daripada menu 1 tengah hari. Jadi murid-murid boleh mencatat maklumat yang terdapat pada gambar dan catat pada ruang yang disediakan. Dan apa pula pencuci mulut? Oke, pencuci mulut ini merupakan sajian manisan. Sesuatu yang manis yang kita akan makan setelah kita siap makan menu utama. Seperti contoh kita makan nasi, selepas kita makan nasi kita makan sesuatu yang manis. Jadi kalau kita lihat pada menu berkhasiat ini, 2 menu ini, masing-masing menu ini ada 1 jenis pencuci mulut. Pencuci mulut. Dan mari kita lihat pada menu 6.45 pagi, apakah pencuci mulut yang diletakkan di sini? Oke, pencuci mulut yang pertama ialah tembikai. Tembikai adalah pencuci mulut. Bijirin, roti bakar, telur, dan susu bukan pencuci mulut ya. Itu adalah sarapan. Kemudian yang kedua, mari kita lihat pada menu 1 tengah hari. Apakah pencuci mulut yang ada di sini? Nah, pencuci mulut yang ada di sini ialah agar-agar. Jadi ini adalah pencuci mulut. Boleh faham murid-murid? Oke, selepas ini sila lengkapkan bahagian sarapan dan bahagian tengah hari berdasarkan maklumat yang sudah kita teliti dan baca tadi. Dan seterusnya mari kita lihat pula pada aktiviti 4 bahagian B muka surat 53. Mari kita lihat muka surat 53. Kita baca arahan dahulu. Apakah arahannya? Baca teks dan tulis maklumat. Baca teks dan tulis maklumat. Jadi untuk aktiviti ini kita kena baca teks. Ini adalah teks yang disediakan. Kemudian kita akan tulis maklumat pada bahagian petak atau garisan kosong yang disediakan di bawah ini. Jadi pertama mari kita baca dahulu. Cikgu akan bimbing kamu untuk membaca. Tajuk teks ini ialah Tahu bakar warung Pak Busu. Tahu bakar warung Pak Busu. Mari kita baca bersama-sama, sedia semua. Pak Busu menjual tahu bakar. Rasa tahu bakar Pak Busu enak. Tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Dalam tahu bakar ada timun, tauge, dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tahu bakar ini dimakan dengan kuah kacang. Kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh. Baiklah, kita sudah baca teks ini tadi. Dalam teks ini menceritakan tentang Pak Busu yang menjual tahu bakar. Oke, jadi kita akan mengisi maklumat mengenai tahu bakar. Jadi mari kita lihat apa maklumat yang perlu kita tulis. Di sini diminta kelebihan tahu bakar. Kelebihan tahu bakar maksudnya keistimewaan. Apa keistimewaan tahu bakar Pak Busu? Dan di sini disediakan 4 petak kosong. Jadi kita kena isi. Yang pertama sudah disediakan yaitu enak. Nah, salah satu kelebihan tahu bakar Pak Busu ialah enak. Di manakah maklumat ini diperolehi?
daripada teks yang kita baca tadi. Ya, di sini kita boleh ambil daripada teks yang kita baca, yaitu rasa tahu bakar enak. Jadi kita kena lengkapkan lagi 3 maklumat ini. Apa lagi kelebihan tahu bakar Pak Busu? Oke, mari kita lihat bersama-sama. 1 enak tadi. Kedua apa dia? Coba murid-murid coba teka. Bukan teka. Coba cari maklumat yang seterusnya berkaitan dengan tahu bakar Pak Busu. Selain daripada enak, tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Jadi ini juga adalah kelebihan. Murid-murid sila isi pada tempat kosong. Seterusnya, dalam tahu bakar ada timun, tauge, dan sekuang. Maksudnya, tahu Pak Busu ini mengandungi vitamin. Ya, mengandungi vitamin itu juga salah satu kelebihan. Keistimewaan tahu bakar Pak Busu. Jadi catat maklumat ini pada ruang yang seterusnya. Dan yang terakhir satu lagi, tahu bakar juga ada kacang, dan kacang ini mengandungi apa tadi? Mengandungi protein. Jadi protein ini juga bagus untuk membina badan. Jadi itu adalah salah satu lagi kelebihan tahu bakar, mengandungi protein. Jadi murid-murid sila tulis maklumat ini pada bahagian atau pada ruang kosong yang disediakan. Cikgu berharap melalui aktiviti yang sudah kita buat ini, murid-murid dapat mengetahui cara mencatat maklumat dengan betul. Boleh? Jadi, pertama, murid-murid harus ingat untuk menulis maklumat tidak perlu mencatat keseluruhan ayat. Ambil bahagian yang penting sahaja. Baiklah murid-murid, Cikgu berharap Anda dapat mempelajari kemahiran mencatat maklumat pada hari ini, dan kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.